Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghina dan memuliakan, menaikkan dan menurunkan, meninggikan dan merendahkan. Siapa yang nak kemuliaan, maka dia kena dapat Allah. Siapa yang nak ketinggian, kehormatan, maka dia kena dapat Allah. Kerana yang beri kemuliaan tu, ketinggian tu, bukannya ada orang lain, bukan diri dia, bukan kerja dia, bukan harta dia. Yang bagi Allah. Lepas tu kita semua tak nak Allah, tak cinta Allah, tak suka Allah. Macam mana boleh dapat? Tanda kita cinta Allah, suka Allah, kita dengar cakap dia lah dan taat dia punya perintah. Kalau kita tak mau taat perintah dia, maknanya kita tak suka dia lah. Tak salah cakap saya cinta Allah. Nah, cuba kamu suka satu orang, kamu dengar cakap dia tak? Satu orang suka cinta bini dia, dengar apa aja bini dia cakap. Pergi sana pergi, jangan pergi jangan. Itulah tandanya. Tak payahlah, takkanlah kita korek pula dekat kita punya dada tu. Perbuatan kita tu jelas menunjukkan kita cinta orang tu, sebab apa dia cakap pun kita ikut. Walaupun dia tak boleh bagi faedah, macam Yatin, pada bini dia tak boleh bagi faedah, pada dia boleh, tapi dia ikut tak cakap bini dia. Kenapa dia ikut? Cinta. Tapi dia tak nak mengaku, saya tak cinta. Dulu ya, dia kata. Kan dah tak ada. Bukan itu, bukan cinta. Dia dah tak nak buat seks aja dengan bini dia. Dia dah tua. Dulu memang dia buat seks lah. Dia ingat seks tu cinta. Seks tu bukan makna cinta. Ada satu orang dia tak buat seks dengan bini dia sangat cinta. Yang seks tu nafsu. Kau boleh buat nak seks ni pada orang kau tak cinta pun. Jadi Yazid ingat dia dah tak ada sangat bersama bini dia, buat seks, tidur je. Dah cinta dah kurang, hamisau. Dia ingat saya tu bodoh nak percaya cakap dia. Tanda cinta tu kita ikut cakap dia. Itu. Betul tak? Bawa dia pergi makan makanan yang dia suka, yang kita suka. Jadi bila kita cinta bini, anak, kerja, rumah selain Allah, mana nak dapat Allah? Mana nak dapat kemuliaan? Mana nak dapat ketinggian? Lepas tu kita nak mulia, kita nak ditinggikan, kita nak dimuliakan. Mana kau nak dapat? Jadi manusia hari ini dia tak faham. Yang boleh bagi mulia, yang boleh bagi hina, tak ada lain, Allah. Yang boleh bagi tinggi, yang boleh bagi rendah, Allah. Yang boleh bagi kuasa, yang boleh tarik kuasa, tak ada lain, Allah. Kita ingat kuasa di tangan rakyat, orang politik. Mula cakap Allah berkuasa, ceramah dia lah. Mereka merancang, Allah merancang. Kau main lagi. Lepas tu kuasa di tangan rakyat. Nampak sangat tak tahu bagi ceramah. Ceramah tu mulut sedap je.
Apa cakap pun tak faham. Tadi cakap mereka merancang, Allah lagi merancang. Lepas tu kuasa di tangan rakyat. Kuasa bukan di tangan rakyat. Rasa biasa tak kau dengar ceramah tu? Ceramah orang konon nak beritahu orang bodoh-bodoh depan dia tu. Tapi dia tak boleh bodohkan saya lah. Yang orang depan-depan dia semua percaya lah. Oh, buat agama dia ni, baca Quran kemain lagi. Jadi semua orang politik ni dia sukalah nak menghafal Quran. Kalau tak boleh menghafal pun memberitahu makna Quran. Tapi dia orang semua cakap salah. Kuasa bukan di tangan rakyat. Pernah tak kamu dengar? Selalu kan orang politik je. Dan orang bukan politik pun. Kuasa di tangan siapa dia cakap? Rakyat. Betul. Tak nampak betul lah. Sekarang baru kamu kata salah sebab saya cakap. Kalau saya tak cakap itu salah, kamu cakap betul tak? Betul. Jangan cuba ingatkan kamu tinggi. Kamu hanya tahu sekarang baru kamu tahu. Baru kuasa ni di tangan Allah. Allah beri kuasa, Allah tarik kuasa. Tapi macam mana pula kalau orang menang election, kita dapat jadi menteri, nampak kita dapat memerintah. Jadi kita punya mata tu, pengalaman kita tu mengajar kita yang berkuasa rakyat. Itu mata kita nampak, pengalaman kita itu bukan benda benar. Mata kita tu menipu. Apa punya kita punya pengalaman tu menipu. Kuasa bukan di tangan rakyat. Tak faham-faham. Itu basic tu. Basic akidah. Jadi orang yang percaya kuasa di tangan rakyat ni orang syirik. Mempersekutukan Allah. Mana boleh semayang bagus orang macam ni. Orang syirik ni tak boleh semayang bagus. Tak boleh khusyuknya. Sebab apa? Orang syirik ni syaitan kuat kat dia. Kalau kita kata syaitan, syaitan kuat dengan orang siapa? Orang syirik. Allah SWT sangat tak suka orang syirik. Orang suka, cinta bini dia lebih pada Allah. Allah boleh suka dia ke? Allah bagi syaitan lah, kawan dia. Syaitan tu pula berkuasa pada dia. Dah tu bila dia semayang, takkan syaitan nak tak kacau dia. Biarkan dia ingat Allah je. Ada syaitan takkan biarkan. Sebab itu kamu tak ada khusyuk dalam semayang. Kamu nak tahu kamu syirik atau tidak, khusyuk atau tidak semayang kamu. Fendi? Khusyuk sikit. Aduh. Dia tak tahu khusyuk sikit dengan khusyuk ni. Ya. Tiba semayang je, Samad macam-macam ingat. Betul Samad? Anzalah memanglah. Apa tanda dia tu? Syirik. Syirik tu tak hilang. Kerana syirik lah Allah murka, Allah letak syaitan. Syaitan tu bagi tahu masa dia dilaknat oleh Allah, kata syaitan, kalau kamu laknat aku ya Allah, mohon aku hidup sampai doomsday, hari kiamat, supaya aku dapat sesatkan anak Adam dan aku bawa dia ke neraka dengan aku. Allah kata kau ambil, kau cuba, tapi kau takkan dapat orang yang ikhlas. Jadi jelas orang yang tak khusyuk semayang ni orang syirik, orang tak ikhlas punya. Kamu nak tahu kamu ikhlas tak? Tengok semayang kamu. Khusyuk tak? Kalau tak khusyuk, makna syaitan kamu memang kacau kamu. Yazid? Memanglah Yazid ni tak khusyuk. Cinta bini dari Allah. Tak boleh. Hari ni orang sedunia tak ada khusyuk. Sedunia. Melainkan saya. Dengan izin Allah. Kenapa? Semua syirik. Kenapa semua syirik? Kalimah tak masuk dalam hati, dalam kepercayaan. Kenapa tak masuk? Tak ada kat mulut. Kenapa tak ada kat mulut?
Tak buat kerja. Nabi Muhammad SAW seperti Nabi lah. Tak ada gas, tak ada jaulah. Oh, dia ingat gas jaulah ni amalan kecil. Bukan amalan kecil, amalan besar. Besar, sangat besar. Semayang, puasa, zakat, haji, semua tu kan amalan. Tapi amalan paling besar, amalan Nabi-Nabi. Amalan Nabi-Nabi paling besar ialah ni lah. Dan kita ikut Nabi, kena buat amalan ni. Kalau kita tak ikut Nabi, jangan buat. Kita ikut diri kita sendiri. Hari ni orang tak mau buat gas, tak mau buat jaulah. Sebab dia kata, yang ini kita tak boleh ikut Nabi. Mana boleh? Kahwin lebih pada 4 tu kau tak boleh ikut. Yang ini kau kena ikut. Tak ada cakap pun dalam Quran. Anak selalu semua Nabi-Nabi cakap ke kaum dia, kamu taat Allah dan ikut aku. Dia tak ada cakap, kau taat Allah, ikut aku semua melainkan kerja dakwah. Jangan ikut. Tak ada. Ada. Dah tu, semua mereka kata, kamu beriman kepada Allah dan ikut aku. Mana ikut aku, apakah aku buat, ikutlah. Abu Bakar radhiyallahu tanya, aku dah ucap kalimah, apa lagi aku nak buat? Kau buat apa yang kamu tengok aku buat. Kau ikut aku. Jadi dakwah ni tak diikut. Seluruh dunia orang Islam tak ikut dakwah Nabi. Cakap dakwah ilallah, da'i ilallah, dakwah ilallah, nak jadi da'i lah. Cakap je banyak, faham tak ada. Cakap boleh lah. Buat dakwah, nak keluar dakwah. Cakap boleh, faham pun tidak. Apa itu dakwah? Dakwah tu mengajak manusia kepada Allah. Maknanya orang yang tak mahu Allah, dia ajak mahu. Orang yang tak suka Allah, dia ajak Allah. Dia ajak suka Allah. Macam Sufyan, dia tak suka Allah. Sufyan, kau suka Allah? Ha? Sufyan tu suka Allah. Kalau suka pas. Tak suka. Yazid tak suka Allah. Dia ajak kepada suka. Bila kita akan suka Allah? Bila Allah ada dalam hati. Betul tak? Ke tahap yang Allah mahu. Kalau Allah tak ada ke hati, mana nak cinta Allah? Apa yang ada dalam hati? Dunia. Cinta dunia. Bini. Cinta bini. Apa yang ada ke hati, itulah yang kata cinta. Yazid heran. Dia ingat dia buat usaha dakwah. Khidmat saya, dia suka saya. Tak. Banyak orang bekerja dengan Perdana Menteri, urusan dia tak cinta Perdana Menteri, tak suka. Dia nak duit dia. Nampak macam dia khidmat lah Perdana Menteri tu. Ini semua dia suka tak? Itu bukan mana dia suka. Suka dia dalam hati. Macam Yazid ni, dia khidmat saya semua. Dia tak suka saya, tak cinta saya. Awak ada tahu beza tak? Sebab dia ada lain dia nak. Jadi tuan yang mulia, kita cinta Allah ni bila Allah ada dalam hati kita. Hati tu apa yang kita percaya lah. Bila kita percaya tiada yang buat melainkan Allah, tiada yang boleh padam melainkan Allah, tiada yang boleh bagi bahaya melainkan Allah. Itu dia. Kita sangat percaya tak ada yang boleh bagi faedah melainkan Allah. Tentulah kita cinta Allah. Kalau betul kita ada yakin. Kalau setakat cakap aja, mana ada. Tak ada yang bagi faedah melainkan Allah. Kat mulut aja. Macam Yazid. Dia tak masuk dalam hati dia. Dia tetap cinta bini dia lebih pada Allah. Sebab bini bagi faedah masuk. Lama dah masuk. Lama dah masuk dalam hati Yazid. Saya bersungguh suruh dia ceraikan bini dia. Bukan sebab untung saya tak ada faedah. Apa faedah? Bukan saya nak kahwin dengan bini dia. Terus terang saya cakap, saya tak ada nak kahwin dengan bini dia. Bukan niat saya nak suruh dia cerai bini dia, saya kahwin bini dia. Tak ada. Sikit pun tak ada kehendak. Macam Nabi Daud. Nabi Daud, dia suruh dia punya general tu pergi perang. Sebab dia ingin nak kahwin dengan bini general tu.
Dia tak cakap lah sebab tu, tapi Allah tahu kan. Mati ni bukan Nabi Daud buat, tapi asbab mati tu pergi perang lah. Jadi Nabi Daud ada berkeinginan nak kahwin dengan bini dia, jadi hantar dia pergi perang. Mungkin mati, mungkin tidak lah. Allah buat mati, dia kahwin. Jadi perbuatan tu tak betul. Siapa nak tegur dia? Tak ada siapa nak tegur dia. Siapa pun tak tahu. Dia dah 100 bini lah. Aduh, bini ada 99 jadi 100. Kalau orang-orang ni tahu yang Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni banyak bini, dia bukan kata gila seks. Tak tahulah apa dia cakap. Nabi Muhammad yang kahwin 11 pun gila seks dia cakap. Dia orang tu bodoh. Nabi-Nabi ni dia punya kekuatan seks lebih daripada 40 lelaki. Ada yang 100 lelaki. Kita tak boleh faham tu. Jangan kita takap mereka tu gila seks. Kita buat dosa. Dosa besar. Yang Kristian tu lah. Budak Kristian tu pandai. Muhammad tu gila seks. Jangan percaya dia. Aduh. Budak tu kena pukul pula. Pukul kepala dia tu kan. Ada dalam Facebook tu. Dia cakap Muhammad ni gila seks. Nabi kita kahwin 11 je. Dia boleh 100 kalau nak. Tapi dia tak nak lah. Masa kat Mekah dia seorang je. Dia kahwin hanya lagi lepas Madinah je. Antaranya yang anak dara Aisyah je. Aisyah dia katanya kahwin 6 tahun. Ada meriwayatkan. Tak betul ke tidak hadis tu? Aisyah tu berkahwin kat Nabi SAW. Diriwayatkan muda, umur 6 tahun bersama Nabi umur 9. Hadis tu tak betul, palsu. Aisyah tu kahwin dengan Nabi lebih kurang umur 16, 17 tahun. Tapi itulah yang diguna oleh orang kafir nak mencaci Nabi kita. Tak habis-habis. Masih hidup dia pun dicaci. Dia dah mati pun dicaci sebagai gila seks. Kahwin dengan budak kecil. Aduh. Lepas tu ada pula orang nak mengikut lepas tu. Yang itu pula dia nak ikut. Komini konon ikut sunang, ada budak kecil dia kahwin. Syiah ni pun satu. Tafsir ikut suka dia orang lah. Kahwin kontrak. Kahwin kontrak ni kahwin untuk satu tempoh lah. Saya kahwin awak ni 4 bulan je ya. Bagi dia duit. Lepas 4 bulan saya cerai awak. Itulah nama kahwin kontrak. Sedangkan Islam tu tak suka. Nak bercerai pun susah. Allah buat susah tau. Kalau kita nak cerai satu bini, yang saya nak cerai bini kita je, bukan boleh cerai macam tu juga masa tu. Bagi tempoh tu dia. Tempoh 3 bulan. 3 bulan bermula daripada dia habis haid tu, kira sampai ni kira satu haid 1 bulan. 1 haid lagi 1 bulan, 1 haid lagi 1 bulan. 3 bulan. Waktu tu baru kamu buat keputusan untuk ceraikan dia ataupun kembali pada dia. Jangan usir dia daripada rumah kamu, kata Allah. Kalau dia mengandung, maka kamu nak cerai dia, tunggu sampai dia lahir anak. Iddah dia. Setelah dia lahir anak, baru kamu buat keputusan nak ceraikan dia atau kembali. Jadi lepas tu kalau dia susukan anak kamu, kamu kena bayar dia. Kalau kamu ceraikan dia. Dan kamu bincang dengan dia berapa bayaran tu, kamu boleh bagi-bagi ikut suka ya. Dia setuju tak nak susukan tu? Berapa harga yang kau nak bayar? Tu anak kau dah ceraikan dia, kau suruh dia susukan lagi. Begitu sekali. Ini kahwin kontrak ya. Kalau 4 bulan orang tu mengandung, aduh, terpaksalah menanggung budak tu. Anak orang tu kahwin kontrak lagi, mengandung lagi. Lama banyak anak, bapak tak ada. Aduh. Inilah dia agama
yang dibuat untuk direka cipta untuk puaskan nafsu. Banyaklah orang masuk Syiah. Ini banyak anak-anak muda, dia banyak masuk Syiah sebab banyak perempuan boleh kahwin. Oh, kumpulan Syiah, kumpul sana, kumpul. Jadi ini bukan agama ni sebenarnya. Agama Allah bukan. Ini agama sendiri macam mana agama-agama lain. Dia bukan satu mazhab daripada mazhab Islam. Macam dicakap oleh Haji Adi. Haji Adi kalau dianggap Syiah ni salah satu mazhab, dia bukan ulama lah. Tak usah panggil ulama lah. Ulama tak ada macam ni. Ulama ni orang tahu apa Allah mahu. Berbuat seperti mana Allah mahu. Itu ulama. Kalau tidak, orang banyak tahu agama je. Hari ni semua orang ni semua dah rosak. Faham agama tak ada. Syiah pun dia kata Islam. Maksud Syiah tukar mazhab je. Orang Islam lagi. Mereka bukan orang Islam. Mereka orang kafir. Agama mereka tu agama bukan agama Muhammad SAW. Agama Allah. Agama mereka lah, macam mana Qadiani, macam mana Kristian, Yahudi, semua tu tak ada agama di sisi Allah melainkan Islam. Yang lain semua orang yang dimurkai oleh Allah, iaitu api neraka. Walaupun orang Syiah ni sanggup pukul badan, pisau waktu 10 Muharram, konon merasa bersalah, berdosa, tidak menyelamatkan Husain dibunuh di Karbala. Dia orang sekarang duduk bukan masa dulu. Kenapa duduk sampai sekarang nak pukul badan tu? Benda tu dah jadi sejarah. Kenapa nak diingat lagi? Benda tu kan sejarah buruknya. Husain dibunuh di tempat tu di Karbala. Hadrat Husain. Kenapa nak diingat? Setiap tahun nak diingat, dan untuk mengingatkan supaya yang kita ni sudah bersalah, berdosa, tak bantu dia, tak selamatkan dia, pukul badan, darah-darah semua. Aduh, ini bukan agama Allah ni. Betul-betul bukan. Tapi masih juga ada orang Islam kata salah satu mazhab. Aduh, macam mana boleh kita terima ni tuan? Mereka bukan Islam. Kita sebenarnya mau bagi tahu orang Syiah ni bukan orang Islam. Dia tak boleh dimasuk dalam sebagai orang Islam, tak boleh. Kamu boleh jadi Syiah, tapi kamu bukan orang Islam, orang Syiah. Ini saya cakap Sunnah dan Sunni, Syiah dan Sunni. Syiah bukan Islam. Dia bukan satu mazhab dalam Islam. Dia orang kafir. Macam juga Qadiani. Qadiani bukan orang Islam, dia orang kafir. Apa lagi? Ada lagi orang Syiah, dia buat agama. Namanya agama apa ya? Bahaullah. Itu semua Syiah. Daripada Syiah banyak ajaran baru juga. Jadi tuan-tuan yang mulia, agama Allah SWT ialah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jalan yang kita mau ikut, jalan orang yang diberi nikmat. Bukan jalan sufi, wali, mujahid. Jalan yang kita mau ikut, jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan orang yang diberi rahmat dan nabi-nabi yang lain. Ya. Kalau kita tidak ikut sunnah Nabi, maka kita jadi orang yang sesat. Bukan orang yang betul. Bukan orang yang diberi rahmat. Orang yang diberi rahmat yang ikut Nabi Muhammad SAW. Jangan tengok kahwin aja. Nabi Muhammad SAW dibenarkan kahwin berapa saja dia nak. Tak ada Allah bagi tahu bilangan dia. 40 ke 60 tak ada. Tapi kekuatan syahwat seorang Nabi hampir 40 lelaki. Ada yang lebih lagi lah. Minimum 40 lelaki. Bukan macam Yazid. Satu lelaki pun tidak. Setengah lelaki je.
Sekarang dah suku lelaki, tapi dia tetap cinta bini dia lebih pada Allah. Dia ingat dia tak cinta lagi bini dia. Nampak sangat orang bodoh Yazid ni. Tak faham antara cinta dengan seks. Seks dia memang tak ada lah. Dia tengok aja muka isteri dia malam. Bukan dia boleh buat seks. Dia rasa letih boleh buat seks. Saya suruh dia buat seks 3 kali seminggu, dia tak larat. 2 kali pun tak larat. Sekali seminggu pun dia tak berapa larat. Itu bukan cinta. Itu syahwat yang haiwan semua ada. Tak usahlah berbangga sangat. Satu hari nanti macam Anzala sekarang main kuat lagi. Tapi satu hari dia akan jadi macam Yazid, dan satu hari akan jadi macam bapa mentua Yazid, apa pun tak ada. Itu bukan cinta. Itu syahwat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah mahu kita cinta dia melebihi segalanya. Bukan boleh sesiapa mengatasi dia. Allah mahu kita cinta dia melebihi segalanya, termasuk diri kita lah. Sebab itu bila Umar kata, aku cinta Allah dan Nabi, melainkan diri aku. Nabi Muhammad SAW bagi tahu ke Umar, wahai Umar, tak boleh. Kau tak boleh cinta Allah dan cinta Allah dan aku lebih daripada segalanya melainkan aku. Tak boleh. Baru Umar tukar. Aku cinta Allah dan Nabi lebih daripada segalanya, lebih daripada aku. Itu baru dia cakap lah. Tapi yang realnya, dia mencintai diri dia lebih daripada Nabi. Tak boleh. Masa memulai dia Islam lah, masuk Islam. Jadi kita tak boleh cinta bini kita, diri kita, anak kita lebih pada Allah. Apa tanda kita cinta bini kita? Anak kita, kita dengar cakap dia, tak dengar cakap Allah. Bila Allah suruh kita buat usaha agama, keluar jalan Allah, mesyuarat putus, kita kata tak ada. Aku ikut bini. Bini kata tak mau. Bini kata jangan keluar-keluar. Itulah bini Tuhan tu. Memang kita tak sembah dia. Mana pula saya cakap bini Tuhan saya? Saya tak ada sembah dia, kata Yazid. Macam orang Yahudi, Allah bagi tahu dia, bagi tahu pada Nabi, kita kat Yahudi ni, dia orang telah buat rabai dia, ulama dia, Tuhan dia. Orang Yahudi bilang, kami mana ada sembah dia. Memanglah kau tak sembah dia, tapi kau ikut cakap dia. Itu. Ikut cakap ni lah makna cinta. Kalau kita cinta bini, ikut cakap bini. Orang kata, orang Melayu cakap lah, orang cakap bini ni apa? Orang dicucuk hidung. Dicucuk hidung oleh bini. Hina tu sebenarnya dia. Ikut cakap bini macam Yazid ni. Sangat hina. Tapi dia rasa mulia. Nothing wrong, dia kata. Banyak orang cinta bini. Kenapa aku je nak cerai? Kalau dia nak hidung dia tertarik, ikut dia lah. Kan? Jadi kita kena ikut Allah, perintah Allah. Tak boleh kita mengikut perintah lain daripada Allah. Nabi Muhammad SAW tak keluar perintah dia. Perintah yang dia bagi tu semua Allah punya perintah. Mana boleh dia buat perintah baru? Allah bagi tahu kerja Nabi ni menyampaikan aja. Tak ada buat perintah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita kena faham agama betul, agama Muhammad. Itulah nama agama Allah. Kalau dia musuh kita, jangan perang dia. Jangan bunuh dia. Dia curi tanah kita semua, duit dia. Itu bukan musuh Allah, itu bukan musuh Muhammad. Dia bukan menyerang agama Allah. Dia musuh kita. Kita tidak diperintah untuk bunuh orang. Kita hanya diperintah untuk bunuh orang yang melawan Allah tau. Melawan agama Allah dan agama Muhammad. Itu. Bila kita dakwah dia, cukuplah dia tak nak kan. Tapi dia bukan tak nak je, dia mau bunuh kita. Perang selain daripada ni tak dibenarkan. Jadi oleh kerana itu, orang Islam janganlah berperang. Palestin tu berhentilah, tutup.
habis senjata semua. Mati tak guna. Di Filipina, di Thailand, semua yang memberontak nak kemerdekaan ni, termasuk Kurdis, kena berhenti. Itu bukan jihad. Mati tu tak jadi syahid. Sebab dia bukan membela agama Allah dan Rasul. Jadi agama ni, agama Allah dan agama Muhammad baru jadi agama kita. Itulah saja agama di sisi Allah. Tak ada agama lagi. Selain itu, tidak ada agama. Semuanya masuk neraka. Gas.